Kira-kira 200 ulama dari dalam dan luar negara berkumpul selama 3 hari bagi menghadiri sidang kemuncak ulama 2022 bermula 20 Mei lalu dan melabuhkan tirainya hari ini. Bertemakan perpaduan asas pembebasan Al-Aqsa, sidang kemuncak itu dianjurkan bertujuan mencari resolusi untuk membebaskan Masjidil Aqsa daripada serangan tentera Israel. Dan untuk mengetahui suasana kemuncaknya, kita bergabung dengan wartawan Hilman Jamil di Movenpick Hotel and Convention KLIA. Silakan Hilman. Ya, Helena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas langsung dari Movenpick KLIA bagi sidang kemuncak ulama 2022. Dan Helena, seperti yang dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika merasmikan sidang kemuncak ini pada 20 Mei lalu, di mana Malaysia akan terus berjuang untuk isu Palestin tanpa mengira pentas mana sekalipun, kerana ia bukan sahaja melibatkan isu agama, bahkan ia melibatkan isu kemanusiaan itu sendiri. Dan bagi mendapatkan kupasan lebih jelas bagaimana hasil sidang kemuncak ini, bersama saya adalah pengerusi jawatankuasa bagi sidang kemuncak ulama 2022, Datuk Dr. Karudin Aman Razadi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak terlewat saya mengatakan selamat raya lagi Datuk ya. Maaf saya batin Datuk ya. Baik Datuk, kalau melihat sidang kemuncak 3 hari ini yang telah pun berlangsung bermula 20 Mei lalu dan berakhir hari ini, mungkin Datuk boleh simpulkan apa kejayaan bagi sidang kemuncak ini? Ya, pertamanya terima kasih atas ruang yang diberikan pada malam ini, cover program kami lah, alhamdulillah. Pertama sekali program ini berlangsung 3 hari, daripada hari Jumaat lagi sampai berakhir pada hari ini, dihadiri oleh lebih 150 orang ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar dunia daripada 50 buah negara. Artinya ramailah yang hadir, alhamdulillah. Dan apa yang penting ialah kita bincang tentang isu kesatuan, iaitu tentang pentingnya kesatuan dalam kita membebaskan Palestin. Kerana tanpa kesatuan umat, maka Palestin tidak akan dapat dibebaskan. Kerana kita pun faham bahawa sekiranya umat berkhilaf pendapat, beza pandangan, maka musuh akan menjadi kuat. Jadi itu poin utama yang kita tarkiskan, yang kita fokuskan dalam khemah atau sidang kemuncak kita pada kali ini. Jadi antara resolusi besar yang berjaya kita putuskan pada dalam sidang kita pada kali ini ialah, pertama sekali bahawa Palestin menjadi sebab untuk umat bersatu padu. Kerana umat kita berbeza pendapat dengan pelbagai sebab. Kerana perbezaan mazhab, perbezaan tawajuh atau kecenderungan, perbezaan politik dan sebagainya, banyak lagi sebab. Tetapi ada sebab yang boleh menyatukan kita, iaitu Palestin. Maka kita menjadikan Palestin sebagai sebab untuk umat bersatu walau mereka berbeza pendapat. Dan di sana juga poin yang lain ialah bahawa di sana ada ruang titik bersama yang boleh kita bersama. Bukan isu Palestin, tapi Palestin akan menjadi sebab utama untuk kita bersatu. Yang pertama. Yang kedua, pengiktirafan oleh para alim ulama dunia bahawa Malaysia adalah negara yang memang memperjuangkan isu Palestin dari dulu sampai sekarang. Cukuplah buktinya bahawa dalam pasport kita sendiri, iaitu tidak dibenarkan untuk kita masuk ke dalam negara yang namanya Israel. Artinya Malaysia memperjuangkan isu Palestin, dan bila umat Islam atau nama ulama berkumpul di sini, program yang dinaungi oleh Perdana Menteri sendiri, ini satu dalil dan bukti yang jelas bahawa kerajaan Malaysia bukannya kerajaan Malaysia, Malaysia kerajaannya, kemudian rakyatnya adalah bersama isu Palestin. Inilah bukti bahawa ulama bersama kita dan kita bersama dengan para alim ulama. Itu dua. Yang ketiga, kita bersetuju untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat untuk kita menggerakkan perjuangan mempertahankan dan membebaskan Palestin. Dari sudut ilmunya, dari sudut kebudayaannya, dari sudut kekuatan kewangannya, kita mahu jadikan Malaysia sebagai tempat kita bergerak. Kerana Malaysia, semua orang tahu bahawa kita sentiasa mesra dengan masyarakat orang Islam Palestin dan isu-isu yang seumpama ini. Jadi Malaysia akan jadikan sebagai tapak, satu. Yang kedua, resolusi yang kita buat, Malaysia akan jadi sebagai pusat untuk kita menggerakkan semua resolusi yang telah kita persetujui dengan naungan daripada Kesatuan Ulama Islam Sedunia dipimpin oleh Dr. Raisuni. Yang keempat, kita bersetuju juga bahawa kita perlu menggerakkan masyarakat Islam, terutama Malaysia sendiri, untuk membina wakaf yang bersifat ekonomi,
bagi orang Islam Palestin, kerana di sana orang Islam dirobohkan rumah mereka, kedai-kedai dirobohkan, mereka memerlukan bantuan. Maka cara terbaik ialah menerusi wakaf. Dan wakaf ini kita salurkan menerusi agensi berwajib di peringkat Al-Aqsa di bawah kendalian orang Islam. Berarti kita mahu Malaysia menggerakkan usaha ini dan kita mengajak seluruh orang Islam di dunia untuk menggerakkan projek wakaf komersial di bumi Al-Aqsa. Kemudian kita juga setuju supaya kita gunakan media semaksimalnya, mengajak rakyat Malaysia menggunakan media untuk kita mendedahkan segala kezaliman Yahudi Zionis terhadap Palestin. Kerana hari ini ruang paling besar adalah menerusi media, terutama media sosial. Untuk menjadikan media sosial ini sebagai satu medan utama. Ini adalah tausiah ataupun resolusi oleh para alim ulama dalam isu melibatkan Palestin. Baik, nampaknya begitu padat Datuk jelaskan. Itu yang disimpulkan menerusi sidang kemuncak ini. Dan Datuk mungkin terakhir, bagaimana sidang kemuncak ini boleh membawa suara-suara ulama ini melalui Malaysia ke pentas yang lebih besar selepas ini? Yang hadir ini ulama daripada 50 buah negara, dan mereka bukan ulama biasa, tokoh-tokoh ulama yang ada suara di negara masing-masing. Berarti apa yang kita resolusikan di sini, mereka bawa ke negara mereka pula, kembangkan kalangan ulama yang ada di negara mereka. Di situlah kita yakin bahawa apa yang kita buat akan berkembang. Kerana setiap ulama dia ada pengikut dia sendiri, dia ada penyokong dia sendiri. Yang hadir ini bukan sembarangan orang, daripada Pakistan, daripada India, daripada Mesir, daripada Jordan, daripada Sudan dan sebagainya. Jadi dengan sum'ah baik Malaysia sebagai negara Islam dan negara yang konsisten memperjuangkan Palestin, maka apa yang kita resolusikan pasti diterima baik oleh negara Islam yang lain dan juga oleh orang-orang Islam di negara-negara Islam yang lain. Itu kelebihan Malaysia. Alhamdulillah Datuk, saya rasa sidang kemuncak ini menunjukkan betapa diseganinya ulama-ulama ini dan juga Malaysia untuk memacu mereka membawa suara ke pentas dunia bagi isu Palestin ini. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di Buletin Bernama. Tahniah sekali lagi atas penganjuran sidang kemuncak ulama 2022 Datuk. Baik, Helena, inilah sebenarnya yang diperjuangkan sejak sekian lama oleh setiap umat Islam di seluruh dunia, isu Palestin yang akhirnya akan dibawa oleh suara-suara oleh ulama-ulama tersohor dari seluruh pelosok dunia supaya isu ini dapat dihentikan dan juga mencapai persetujuan damai antara isu melibatkan Palestin dan juga Zionis Israel. Saya kira itu sahaja lintas langsung dari KLIA, kembali kepada Helena di Wisma Bernama. Silakan.